Hai, saya Cikgu LKY, Cikgu Lee. Okey, kalau anak saya buat video dia mesti, "Hey, wey, hi, what's up, guys?" Macam mana? Lupa. Welcome to macam mana? Okey, tak apa. Tadi saya teringatlah macam itu. Okey, jadi video ini kita teruskan dengan subtopik dalam bab 6, satu bab yang sangat penting dalam kimia tingkatan 4. Jadi sekarang ini video ini adalah subtopik 6.2 garam, hablo dan kegunaan dalam kehidupan harian kita. Jadi ini boleh kalau dulu silibus dulu ini dipecahkan kepada satu bab. Jadi sekarang dia sudah gabung, maka ini adalah bab yang boleh dikatakan satu bab baru jugalah. Okey, di bawah subtopik 6.8. Okey, jom kita tengok apakah itu garam. Jadi bila kita terdengar perkataan garam, maka kita terfikirlah garam yang kita makan setiap hari. Sebenarnya yang kulit telur itu dia sebenarnya terdiri daripada garam juga. Dan juga nanti ada kegunaan lagi ya. Okey. Jadi apakah maksud garam? Okey. Jadi garam merupakan sepatian ion yang terbentuk apabila ion hidrogen dia ataupun H daripada asid telah diganti dengan ion logam ataupun ion amonium. Okey, NH4 positif. Sebagai contoh, ini adalah asid HCl. Jadi H di depan ini akan diganti dengan logam lain seperti Na, K dan Ca. Seterusnya lah. Okey, ini contohnya. Satu contoh lagi adalah sekali lagi asid hidroklorik, H ada di depan dan ion hidrogen dia ataupun H daripada asid diganti dengan ion amonium. Ini adalah ion amonium yang datang daripada amonia. Jadi ini kita namakan dia larutan amonia, merupakan alkali lemak. Jadi bila dia bertinam balas dengan asid, dia akan menghasilkan amonium yang berformula NH4 positif. Jadi tukar cincin, inilah formula Q dia. Okey. Baik, dan ini nota. Okey, dalam buku teks kita gambar dia agak cantik lah, iaitu ciri-ciri fizikal bagi hablo garam. Okey, ini adalah ciri-ciri fizikal dia, iaitu mempunyai permukaan yang rata, sisi yang lurus dan pucuk yang tajam, mempunyai sudut yang tetap di antara dua permukaan yang bersebelahan, mempunyai bentuk geometri yang tertentu seperti cuboid, rhombus, prisma, kubus. Habro yang berlainan membentuk bentuk geometri yang berbeza. Akhir sekali, habro yang sama tapi saiz yang berbeza tetap mempunyai bentuk geometri yang sama. Okey, jadi ini ciri-ciri dia, murid-murid boleh bacalah, hafal lah. Tapi ini kurang penting. Okey. Lepas itu di sini ada beberapa contoh kegunaan contoh garam dan kegunaan dia. Okey. Contohnya ini yang sangat famous, ammonium nitrate, ialah digunakan sebagai baja. Okey, satu baja yang sangat famous. Ataupun FeSO4 ferrum 2 sulfate digunakan sebagai pestisis untuk membunuh serangga perosak dan rumput. Okey, dari segi perubatan, kalau patah tangan, kita akan ada plaster, okey, untuk menyokong tulang yang patah. Jadi selalunya kita akan sign di yang bahagian putih ni kan. Ini sebenarnya garam juga yang nama dia calcium sulfate. Okey. Dan juga kita ada guna kalium manganat 7 sebagai antiseptik bagi merawat luka. Okey, dalam penyataan makanan seperti murid-murid maklum adalah contohnya garam yang bertindak sebagai perisa yang merupakan natrium chlorida NaCl. Okey, dan mak kamu mungkin ada guna ini untuk memasak. Natrium bicarbonate itu juga dia adalah sebagai baking powder untuk memasak jugalah, menyediakan makanan untuk menaikkan dok. Okey, untuk pengawet, sebagai pengawet adalah contoh dalam sos ciri terdapat natrium benzoate sebagai ejen pengawet ataupun sausage hotdog. Okey, kita ada letak garam natrium nitrat untuk mengawet daging itu supaya dia boleh bertahan lebih lama makanan itu. Okey, jadi subtopik ini agak senang. Okey, sebagai pengenalan sikitlah berkaitan dengan apakah maksud garam dan juga apakah kegunaan garam. Okey, itu sahaja untuk video 6.8. Sekian, terima kasih. Bye.